Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Atasha Azam binti Aziz bersama dua lagi rakan saya iaitu Muhammad Nur Alif bin Muhammad Ayub dan Muhammad Izlan bin Aduan akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang telah pun kami bina berdasarkan topik dalam buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Perincian ini juga adalah berdasarkan DSKP Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Jadi, tanpa berlengah masa, saya akan mulakan pembentangan dengan butiran PDP. Berikut adalah butiran PDP. Okey, yang pertama sekali kita lihat kepada mata pelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi. Tarikh adalah pada 19 Ogos 2021, masa 10 pagi hingga 11 pagi iaitu selama 1 jam PDP. Kelas 4 cemerlang, bilangan murid adalah seramai 30 orang, tema keselamatan bengkel, tajuk amalan keselamatan dan kemahiran ataupun fokus pada PDP ini adalah kemahiran kerja berpasukan dan juga kemahiran berkomunikasi. Di mana di sini kita telah rancang untuk membuat satu aktiviti berkumpulan di mana murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya adalah kemahiran sedia ada. Kemahiran sedia ada ni merujuk kepada tajuk kita ataupun topik kita iaitu murid pernah melihat simbol dan juga tanda keselamatan di dalam televisyen dan juga di tempat-tempat tertentu mengikut pendedahan mereka dalam kehidupan seharian mereka. Okey, jadi standard kandungan ataupun SK yang telah pun kami pilih untuk RPH pada kali ini adalah 1.1 iaitu amalan keselamatan. Seterusnya standard pembelajaran iaitu satu panduan lah untuk kami membuat objektif di mana standard pembelajaran yang kami ambil adalah 1.1.1 iaitu menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan juga bahan. Seterusnya 1.1.2 iaitu menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Okey, jadi merujuk kepada standard pembelajaran ini kami telah pun membina dua objektif pembelajaran iaitu yang pertama mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 peraturan menjaga keselamatan di dalam bengkel dan yang kedua adalah menghuraikan maksud simbol dan tanda keselamatan. Seterusnya dari segi pentaksiran pula kami telah pun menyediakan lembaran kerja yang berbentuk kuis untuk diberikan kepada murid dalam PDP yang kami rancang ini. Jadi tabiat berfikir di sini adalah mengingat, memahami dan juga mengaplikasi. Manakala elemen merentas core curriculum iaitu EMK, yang pertama adalah keusahawanan di mana kami ingin memupuk nilai tanggungjawab dan juga disiplin semasa sesi pembelajaran serta mengutamakan keperluan murid dari aspek BBM dan juga TMK iaitu bahan bantu mengajar dan juga teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, kami tekankan aspek kreativiti dan juga inovatif di mana guru memberi peluang kepada murid untuk berkongsi idea dan pendapat masing-masing ketika melakukan aktiviti tersebutlah. Dan yang ketiga adalah menekankan aspek teknologi maklumat dan juga komunikasi iaitu dari segi penggunaan bahan bantu mengajar yang berasaskan teknologi maklumat dan juga komunikasi. Okey, jadi penyerapan nilai di sini adalah rasional, kerjasama dan juga kerajinan. Jadi bahan bantu mengajar yang kami gunakan bagi keseluruhan RPH ini adalah LCD projector, laptop, smartboard, slide persembahan elektronik, kertas mahjong dan juga marker. Yang terakhir adalah wheel of names dan word wall. Ini adalah dua TMK lah yang kami gunakan selain daripada video-video. Seni dalam pendidikan pula adalah visual dan juga muzik. Muzik ini bukanlah secara keseluruhan, namun kami hanyalah menggunakan iringan muzik latar dalam bahan multimedia. Jadi berikut adalah seni dalam pendidikan lah. Okey, jadi untuk butiran guru saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Nur Alif bin Muhammad Ayub untuk membentangkan yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Tasha. Seterusnya kita akan melihat kepada butiran guru. Antara kemahiran yang terdapat pada guru adalah kemahiran insaniah, iaitu yang terdiri daripada kemahiran komunikasi, kemahiran kerja berpasukan,
kemahiran kepimpinan, kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Seterusnya, amalan pedagogi masa kini iaitu APMK yang ditetapkan dalam rancangan pengajaran harian ini adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, komunikasi kolaboratif, dan pembelajaran inquiry penemuan. Kemudian, kita lihat pula kepada set induksi yang telah dibina dalam rancangan pengajaran harian. Set induksi ini berlangsung selama 10 minit. Antara isi pelajaran yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian adalah pengenalan kepada isi pelajaran atau topik yang diajar melalui tayangan video. Topik-topik yang diajar ialah peraturan keselamatan, simbol dan tanda keselamatan, maksud simbol dan tanda keselamatan. Aktiviti pula dalam rancangan pengajaran harian ini adalah murid dipecahkan kepada 7 kumpulan, terdapat 4 dan 5 orang dalam satu kumpulan. Murid diminta untuk berada dalam kumpulan masing-masing sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru menayangkan video penerangan tentang peraturan keselamatan serta simbol dan tanda keselamatan kepada murid-murid. Video ini ditayangkan selama 6 minit. Dan guru akan menyoal murid-murid untuk menguji kefahaman mereka tentang peraturan keselamatan serta simbol dan tanda keselamatan dalam video tersebut. Murid diberikan masa untuk berbincang dalam kumpulan masing-masing dan wakil dari setiap kumpulan akan menulis jawapan di atas smartboard dan membentangkannya secara spontan. Okey, antara soalan guru yang boleh diajukan kepada murid-murid adalah apakah kepentingan menjaga keselamatan dalam bengkel. Jadi, andaian dalam jawapan kepada murid adalah supaya tidak cedera, supaya pakaian tidak kotor, supaya tidak berlaku kemalangan yang tidak diingini. Soalan kedua yang boleh diajukan oleh guru kepada murid-murid adalah apakah yang anda faham tentang simbol dan tanda keselamatan dalam video yang ditayangkan sebentar tadi. Jadi, andaian jawapan murid adalah simbol dan tanda keselamatan diletakkan supaya pengguna berhati-hati. Seterusnya, hal ini bagi mengelakkan pengguna daripada meletakkan bahan tertentu di tempat yang salah. Jadi, antara catatan dalam set induksi ini adalah strategi berpusatkan guru, iaitu rancangan pengajaran harian ini menggunakan strategi berpusatkan guru. Dan pendekatan yang digunakan dalam rancangan pengajaran harian ini adalah pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah slide pembentangan, elektronik dan smartboard. Kemahiran insaniah yang diterapkan dalam set induksi ini adalah kemahiran kerja berpasukan, kemahiran komunikasi, dan kemahiran belajar yang diterapkan adalah menghubung kait, dan kemahiran cara belajar adalah membuat gambaran dan memproses maklumat. Okey, kecerdasan pelbagai yang ingin diterapkan dalam rancangan pengajaran ini adalah kemahiran komunikasi. Dan nilai yang ingin diterapkan adalah nilai hormat menghormati dan semangat kerjasama. Seterusnya, saya akan menyambung kepada langkah 1 yang merupakan fasa perkembangan dalam rancangan pengajaran harian reka bentuk dan teknologi. Tujuan langkah 1 ini dibina adalah supaya murid berupaya dalam mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 peraturan menjaga keselamatan di dalam bengkel. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah murid dikekalkan dalam kumpulan masing-masing. Dan wakil kumpulan diminta untuk mencabut satu sampul surat di hadapan kelas. Di dalam sampul surat tersebut, terdapat beberapa kepingkat gambar. Setiap kumpulan akan mendapat kad gambar yang berbeza-beza mengikut 3 kategori peraturan keselamatan, iaitu keselamatan diri, keselamatan bengkel dan keselamatan peralatan dan bahan. Murid akan dibimbing oleh guru dalam menghubung kaitkan isi pelajaran dengan tajuk pembelajaran. Seterusnya, murid akan diminta untuk menjelaskan peraturan keselamatan bengkel mengikut gambar yang mereka perolehi dengan membuat pembentangan di hadapan kelas menggunakan kertas mahjong. Bagi kumpulan yang mendapat
Gambar kategori 1 iaitu keselamatan diri. Antara andaian jawapan yang boleh diterima oleh guru adalah yang pertama, jawapan memakai apron ketika melakukan kerja amali, memakai penutup kepala, memakai kasut tertutup. Seterusnya, memasukkan tudung ke dalam apron atau ikat rambut yang panjang. Dan terakhir, memakai pakaian tidak terlalu besar atau labuh. Bagi kumpulan yang mendapat gambar kategori kedua, iaitu keselamatan bengkel, antara jawapan yang boleh diterima oleh guru adalah jangan berlari di dalam bengkel, membuka tingkap sebelum memulakan aktiviti, beratur sebelum memasuki bengkel, meletakkan beg di luar bengkel, menggunakan alatan setelah mendapat kebenaran guru. Seterusnya, bagi kumpulan yang mendapat gambar kategori 3 iaitu keselamatan peralatan dan bahan dalam bengkel, antara jawapan yang boleh diterima oleh guru adalah yang pertama, meletakkan peralatan dan bahan di tempatnya semula selepas digunakan, membersihkan bahan yang tertumpah dengan segera, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Seterusnya, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai, dan yang terakhir, gunakan bahan dengan berhemah. Antara strategi yang digunakan dalam langkah 1 ini adalah strategi berpusatkan murid. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah seperti sampul surat, gambar, kertas majung dan marker. Antara kemahiran insaniah yang diterapkan dalam murid-murid adalah kemahiran komunikasi dan kolaboratif, kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, elemen merentas kurikulum yang terdapat dalam langkah 1 ini adalah kreativiti dan inovasi serta keusahawanan. Antara nilai yang diterapkan dalam langkah 1 ini adalah kerjasama, nilai hormat menghormati dan nilai tanggungjawab serta nilai berani. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Tasha untuk menyambung kepada langkah 2 dalam rancangan pengajaran harian Reka Bentuk dan Teknologi ini. Terima kasih saudara Alif. Jadi seterusnya saya akan membentangkan langkah 2 ataupun fasa tindakan yang dilakukan selama 20 minit. Okey. Pada isi pembelajaran, murid dapat menghuraikan maksud simbol dan tanda keselamatan. Sebagai contoh, dilarang merokok, lantai licin, alat pemadam api, mudah terbakar, laluan keluar dan jagalah kebersihan. Jadi, mengikut kepada isi pelajaran ini, ia adalah satu pengulangan fakta sebenarnya kerana guru telah pun menerangkan hal-hal tersebut pada set induksi di mana video ditunjukkan kepada murid dan murid harus mendengar. Okey, jadi di sini kami telah pun menggunakan teknik latih tubi di mana kami mengadakan satu aktiviti untuk mengulang fakta bagi mengekalkan ingatan murid terhadap pembelajaran yang telah dilakukan pada sebelumnya. Okey, jadi mari kita lihat pula kepada aktiviti yang ingin dijalankan inilah. Okey, jadi yang pertama adalah murid diminta untuk merujuk buku teks dan melihat topik simbol dan tanda keselamatan bengkel. Jadi berikut adalah gambaranlah daripada buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 yang berkaitan. Okey. Seterusnya, murid akan diberikan masa selama 3 minit untuk membaca secara individu. Mereka masih lagi berada dalam kumpulan, namun guru memberikan masa untuk setiap murid membaca buku tersebut tentang simbol dan tanda keselamatan. Okey, jadi selepas itu, dalam kumpulan, murid akan melukis satu simbol dan satu tanda keselamatan yang berbeza mengikut kumpulan. Hal ini bermakna kita ada 7 kumpulan. Jadi, kumpulan 1 akan melukis satu simbol dan satu tanda keselamatan. Manakala kumpulan 2 akan melukis satu simbol dan satu tanda keselamatan tetapi yang berlainan daripada kumpulan 1 tadi dan diikuti oleh kumpulan-kumpulan yang seterusnya. Okey, jadi di sini strategi yang kami gunakan adalah strategi berpusatkan murid lah. Kerana murid perlu melakukan kerja-kerja yang diminta oleh guru. Manakala
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektivism di mana guru bertindak sebagai penyampai manakala murid perlu akur dengan apa yang guru minta mereka lakukan. Okey, jadi di sini aktiviti dan juga isi pembelajaran itu telah pun ditetapkan oleh guru itu sendiri. Maksudnya pelajar tidak boleh melakukan tindakan lain, malah hanya perlu mengikut apa yang diminta oleh guru mereka. Okey, jadinya selepas mereka melukis tu, guru pula akan mengagihkan lukisan tersebut kepada kumpulan yang lain. Bermaksud, kumpulan yang melukis simbol dan tanda keselamatan tertentu tidak akan mendapat lukisan mereka sendiri. Bermakna kumpulan satu, lukisannya akan diberikan kepada kumpulan dua, manakala kumpulan dua akan diberikan kepada lukisan kumpulan satu. Maksud mereka tidak akan mendapatkan lukisan mereka sendiri. Okey. Selepas itu, murid juga akan mencabut undi menggunakan bahan TMK iaitu Wheel of Names yang akan dipaparkan pada slide untuk menentukan giliran pembentangan. Jadi di sini murid-murid yang mendapat lukisan kawan mereka itu perlu membentangkan lukisan kawan mereka untuk menghuraikan apakah maksud di sebalik simbol dan juga tanda keselamatan yang mereka dapat tu. Okey, jadi di sini saya akan paparkan permainan ataupun bahan TMK yang disediakan iaitu Wheel of Names. Okey, baiklah. Seperti yang tertera pada skrin, berikut adalah Wheel of Name ataupun bahan multimedia iaitu bahan TMK yang kami gunakan untuk menentukan giliran pembentangan bagi kumpulan-kumpulan berikutlah. Jadi saya akan cuba membuka satu. Kita akan cuba bermain Wheel of Name ini. Okay, jadi kita akan tap dekat tengah tu untuk spin. Okay, baiklah. Jadi berdasarkan itu kumpulan yang terpilih adalah kumpulan seperti yang tertera pada skrin. Okey. Seterusnya guru boleh tekan remove ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah buang untuk tidak melihat pilihan tadi dalam giliran yang seterusnya untuk diputarkan. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak tentang Wheel of Name iaitu bahan TMK yang telah dibina lah. Ini adalah satu perkara yang biasa sahaja namun dapat menarik minat murid sebenarnya selain daripada aktiviti melukis yang telah dilakukan sebentar tadi lah. Jadi ini dapat menarik minat mereka dan dapat menarik semangat mereka untuk lebih bersemangat dalam pembentangan yang akan datang tu. Okey, jadi selepas itu murid akan membentangkan hasil kerja berdasarkan simbol dan tanda keselamatan yang dilukis oleh rakannya lah. Dan pembentangan itu berdasarkan daripada pilihan Wheel of Name tadi. Okey, murid lain akan menyaksikan pembentangan kumpulan dalam kalangan rakan-rakan lah. Okay. Jadi itulah aktiviti bagi langkah 2 di mana seperti yang diterangkan strategi yang digunakan adalah strategi berpusatkan murid. Pendekatan pula adalah pendekatan objektivism. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah buku teks lah. Bahan bantu mengajar secara tradisionalnya, buku teks. Manakala kemahiran insaniah adalah pembelajaran berterusan, moral dan etika profesional. Manakala pedagogi masa kini adalah komunikasi dan kolaboratif, kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, elemen merentas kurikulum adalah keusahawanan. Teknologi maklumat dan komunikasi adalah teknologi maklumat dan komunikasi, Wheel of Names yang seperti yang kita telah main tadi, dan nilai adalah kerjasama, berdikari, hormat menghormati dan juga tekun. Jadi itu adalah perincian bagi langkah 2 fasa tindakan yang dilakukan selama 20 minit. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Muhammad Izlan bin Adwan untuk langkah ketiga iaitu fasa penilaian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izlan bin Adwan akan menyambung pembentangan pada kali ini iaitu dengan langkah yang seterusnya iaitu langkah 3 iaitu fasa penilaian. Jadi fasa penilaian ini sangat penting bagi seseorang guru untuk melihat ataupun menilai perkembangan seseorang murid selepas aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi dalam fasa penilaian ini kami telah menggunakan 5 minit waktu proses PDP bagi menjalankan fasa penilaian ini.
Dalam fasa penilaian ini, kami telah menggunakan strategi berpusatkan bahan, iaitu kami telah menggunakan satu aplikasi permainan interaktif, iaitu WordWall. Jadi saya akan berceritakan serba sedikit secara ringkas apa itu WordWall. WordWall ini adalah satu bahan ataupun aplikasi website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran dengan pelbagai bentuk. Seperti kuis, memasangkan pasangan, pencarian kata dan pelbagai lagi. Menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan bahan dalam atas talian, pengguna juga dapat menyediakan secara offline ataupun luar talian. Contohnya, pengguna boleh menggunakan WordWall ini ataupun bahan yang telah dibuat dalam WordWall dicetak pada kertas. Jadi aplikasi ini juga menyediakan 18 jenis template yang dapat diakses secara percuma serta pengguna dapat berganti template yang ada pada WordWall ini dengan mudah. Oleh itu, guru dapat menggunakan pelbagai bentuk permainan untuk dipamerkan kepada murid-murid. Oleh itu, ia akan mengurangkan kebosanan kepada murid-murid dan akan menggalakkan penglibatan murid di dalam aktiviti ini. Di samping itu, saya akan membuat satu demonstrasi ataupun simulasi bagaimana aplikasi WordWall ini digunakan ataupun diaplikasikan bersama murid-murid di dalam kelas bagi guru membuat penilaian selepas aktiviti-aktiviti pembelajaran telah dilakukan. Jadi, yang pertamanya ini merupakan menu ataupun ruang utama bagi aplikasi WordWall yang akan diperlihatkan kepada murid. Jadi sebelum kita bermain aplikasi ini, guru haruslah menerangkan serba sedikit bagaimana peraturan permainan ini dan bagaimana ingin menjawab persoalan kepada soalan yang telah diberikan dalam aplikasi ini. Selepas itu, guru haruslah menekan mula ataupun start untuk memberikan soalan kepada murid. Oleh itu, murid-murid akan diberikan kesempatan ataupun peluang untuk menjawab dengan mengangkat tangan. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat 4 soalan ataupun 4 kategori yang harus diletakkan menggunakan grafik yang telah disediakan. Jadi kita akan anggap ini merupakan jawapan murid. Okey. Kap. Jadi selepas sesi menjawab telah dilaksanakan oleh murid, guru haruslah menekan submit answer untuk mendapatkan jawapan murid-murid kepada persoalan ini. Jadi tekan submit. Di sini sistem telah membuat satu penilaian adakah jawapan yang diberikan murid betul ataupun tidak. Jadi di sini saya ingin menekankan bahawa jika jawapan yang diberikan oleh murid salah, guru tidak seharusnya memarahi mereka tetapi membetulkan ataupun memberi penerangan kenapa jawapan itu salah. Selain itu, aplikasi ini juga boleh menukar bentuk permainan tersebut. Kita lihat di sini ada anagram, game show quiz, maze chess dan juga open a box. Kita akan lihat open a box sebagai contoh. Bentuk berbeza tetapi dia punya soalan sama. Membersihkan tempat kerja. Jadi murid akan memberi jawapan mereka sendiri. Adakah keselamatan diri di bengkel, keselamatan ketika berada di bengkel ataupun keselamatan peralatan dan bahan di bengkel ataupun simbol dan tanda keselamatan. Jadi mungkin murid akan memilih B. Salah. Jadi di sini guru haruslah memberi masa kepada mereka untuk berfikir melalui soalan-soalan yang telah diberikan.
Jadi dalam fasa penilaian ini, kami telah menggunakan aplikasi WordWall ini kerana bagi kami ia adalah satu aplikasi yang unik dan dapat menarik minat murid dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas dan ini akan memudahkan guru untuk membuat satu penilaian yang baik kepada murid. Selain itu, aplikasi WordWall ini juga bagi kami adalah mudah diakses dan mudah digunakan oleh guru dan juga murid. Dan ia akan tidak memerlukan satu kemahiran teknikal yang tinggi untuk membuat bahan ataupun menjawab soalan kepada persoalan yang telah dinyatakan. Seterusnya kita akan beralih ke fasa penutup, iaitu fasa terakhir dalam proses PDP yang kami telah buat. Jadi fasa ini akan mengambil masa 5 minit diambil daripada masa yang diperuntukkan kepada keseluruhan PDP. Jadi kami akan membuat satu rumusan pengajaran kepada murid-murid dan juga murid diminta untuk membuat kesimpulan ringkas berdasarkan topik yang dipelajari. Jadi di sini kita akan membuat satu pengukuhan kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi membuatkan satu ingatan murid itu lebih tinggi ataupun lebih mudah difahami kepada murid. Dan ini akan membantu murid untuk menekankan lagi ilmu pengetahuan yang telah disampaikan ataupun telah didapati menerusi aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Jadi dalam fasa ini nilai kerjasama telah diterapkan kerana kami akan meminta murid untuk membuat perbincangan berkumpulan dan akan membuat satu penilaian berdasarkan kesimpulan tadi. Jadi dengan adanya kesimpulan yang dibuat oleh murid, guru dapat membuat satu rumusan ataupun penilaian adakah murid itu faham berkenaan topik yang diajar ataupun tidak. Untuk refleksi, kami dapati terdapat pelbagai kekuatan yang telah kami terima menerusi aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan dalam proses PDP tadi. Kekuatan yang pertama yang kami boleh simpulkan di sini adalah penglibatan murid secara aktif di dalam kelas, di mana murid-murid sentiasa memberi jawapan mereka ataupun memberi pendapat mereka dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi kita dapat lihat di sini penglibatan aktif yang diberikan oleh murid dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan dapat membantu guru untuk menerapkan lagi ilmu-ilmu yang telah disampaikan berdasarkan aktiviti yang telah dilakukan. Selain itu, kekuatan yang dapat dilihat adalah ia dapat aktiviti yang kami telah guna dapat meningkatkan kemahiran komunikasi murid. Hal ini disebabkan kerana kami telah menggunakan banyak konsep kolaborasi antara murid dan juga guru, begitu juga antara murid dan juga murid. Oleh itu, murid akan mendapat pendedahan berkenaan komunikasi dua hala dan akan memantapkan lagi kemahiran komunikasi murid melalui aktiviti yang telah dilakukan. Selain itu, kekuatan aktiviti yang kami telah jalankan tadi adalah dapat memberi peluang kepada murid untuk memberi pandangan dan idea mereka sendiri. Ini dapat dilihat dalam aktiviti ataupun dalam fasa penilaian yang kami telah lakukan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Murid dapat memberi jawapan mereka sendiri berdasarkan soalan yang telah dinyatakan di dalam aplikasi WordWall. Manakala masalah ataupun kekangan yang kami telah mungkin kami telah nampak berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, antara masalahnya adalah murid tidak dapat menguasai dan keliru dengan asas setiap satu simbol dan keselamatan. Jadi dekat sini murid mungkin tidak memberikan perhatian terhadap topik yang telah diajar dan ini akan memungkinkan murid untuk tidak faham berdasarkan topik yang diajar. Jadi penambahbaikan berdasarkan kekangan dan juga masalah yang telah didapati
Guru boleh memberi arahan dengan jelas dan mengajar dengan bersungguh-sungguh supaya murid faham dan jelas akan setiap simbol dan tanda keselamatan yang terdapat di dalam bengkel. Oleh itu, dengan adanya penambahbaikan ini, murid akan lebih jelas ataupun tidak keliru dengan asas setiap satu simbol dan tanda keselamatan. Murid juga saya kira akan lebih memahami dan juga ingatan mereka akan lebih mantap berdasarkan penambahbaikan yang telah dilakukan oleh guru tadi dalam proses PDP mereka. Selain itu, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah murid haruslah fokus masa sesi pembelajaran sedang berlangsung supaya segala input yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan diterima dengan jelas. Dekat sini kita dapat lihat yang guru haruslah memainkan peranan yang penting untuk menarik minat murid dalam sesi pengajaran bagi meningkatkan lagi kefahaman mereka dalam sesi ataupun topik yang dibincangkan di dalam kelas. Jadi itu sahaja pembentangan kami sebagai kumpulan yang diberikan mandat untuk membuat satu RPH ataupun rancangan pengajaran harian bagi memantapkan lagi kemahiran kami. Oleh itu, saya mengharapkan pembentangan kami ini dapat diterima dan juga dapat memberikan input kepada pengguna yang lain bagi menjadikan ataupun membuat satu rancangan pengajaran harian yang lebih mantap dan juga lebih berkesan kepada sesi PDP pada masa akan datang. InsyaAllah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.